Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, pagi 21 Rabiul Awal 1445 Hijriyah. Alhamdulillah, seperti biasa kita sebut, kita masih lagi dikekalkan dengan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari lagi kita dapat bernyawa dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sebentar tadi kita dibangunkan oleh Allah setelah kita tidur sebentar, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi walaupun sebentar kita tidur, maka ia sebahagian daripada bayangan kematian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa saya kata ia sebahagian daripada bayangan kematian? Kerana tidur tadi tidak ada satu jaminan bagi kita untuk dapat bangun kembali di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang-orang yang abdal, orang-orang yang saleh, orang-orang yang terdahulu yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berpesan sungguh-sungguh sebelum kita tidur tadi, iaitulah pastikan kita selesaikan dulu hak dan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada yang terhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian selesaikan dulu, iaitulah hak kita sesama manusia di atas muka bumi. Kalau sekiranya masih bersangkut setiap daripada perbuatan kita ini melibatkan keredaan makhluk dan keredaan manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan ada orang yang bertanya, bagaimana kita nak selesaikan dalam satu malam sebelum kita tidur
tidur, iaitulah segala hak yang kita terhutang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya iaitulah kita nak selesaikan dalam satu malam sebelum kita tidur, iaitulah segala hak kita yang bersangkut paut dengan keredaan manusia yang lain di atas muka bumi Allah. Mungkin kalau kita fikir dengan akal ataupun logik, tak ada siapa pun di atas muka bumi yang mampu untuk melakukan seperti itu. Jadi ada ulama sebut iaitulah untuk selesaikan hak kita dengan Allah, lazimkan diri kita sebelum tidur, iaitulah memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian untuk iaitulah menyelesaikan hak kita sesama manusia, walaupun belum tentu dapat tertunai sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan dengan baik, iaitulah kita redha dulu apa saja iaitulah bersangkutnya orang lain dengan kita, tuan-tuan. Kita maafkan, dan kemudiannya kita jadikan bahawa hakikat apa yang kita sebut tadi tak ada langsung iaitulah maknanya bersangkut lagi hak orang lain itu dengan kita, iaitu dengan hak-hak kita dengan orang lain itu, iaitulah maknanya sampai kepada akhirat Allah. Tu ulama kata kalau kita boleh buat macam tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala juga akan menjadikan hati manusia lain mengingatkan kita dan redha kepada kita sepanjang kehidupan kita di atas muka bumi. Kenapa dua benda ni menjadi satu keutamaan? Kerana tidur itu iaitulah belum tentu kita akan dapat bangun kembali di atas muka bumi Allah. Banyak juga orang yang dia tidur pada malam itu, walaupun dia mengharapkan untuk dapat bangun kembali pada besoknya, tetapi sesungguhnya dia sudah tidak dapat bangun kerana dia sudah termasuk orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah bila kita dapat bangun, ia antara satu nikmat yang paling utama daripada Allah, kerana dapat kita mulakan kembali kehidupan kita pada Allah, dan kita dapat tunaikan kembali amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu iaitulah adab-adab diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dapat bangun, ingatlah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mulakan iaitulah pergerakan kita yang menjadi utamanya ialah menghidupkan sunnah-sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah antaranya satu, iaitulah basahkan lidah kita dulu, iaitulah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita mengingati dan membesarkan Allah. Seterusnya kita membersihkan diri kita, iaitulah kenapa perlu kita bersihkan diri kita? Sebagai tanda permulaan hari yang baru ini, kita mulakan dalam keadaan tuhur zahir dan batin pada Allah Subhanahu wa taala. Malah ada hadis Nabi yang kita mengaji dulu, kalau ingat balik, cerita tentang iaitulah sunat wudu. Antara sunat wudu yang paling utama
Dia ada dua, iaitulah basuh tangan. Basuh tangan mula, iaitulah basuh tangan sebab kita bangun daripada tidur. Macam kita nak ambil wuduk pada pagi tu, basuh tangan mula, iaitulah basuh tangan kerana kita bangun daripada tidur. Dan kemudian basuh tangan yang kedua, iaitulah basuh tangan kerana ia termasuk permulaan sunat wuduk. Dan basuh tangan pasal kita bangkit daripada tidur tu pasal apa? Pasal ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut bila kamu bangun daripada tidur, basuhlah tangan kamu. Sebelum kita nak buat apa pun, basuh tangan dulu. Pasal apa tuan-tuan? Nabi kata iaitulah kamu tidak tahu aina batat, di mana tangan itu bermalam pada waktu semalamnya. Semalam ni kita tak tahu tangan kita buat apa. Walaupun kita kata dak, saya ni bila tidur tangan duk sengap. Jangan kata tuan-tuan tak ada, siapa tahu. Macam ada orang kata lah, iaitulah bila dia tidur pada waktu malam dia katup mulut sengap. Mana tahu kita tengah duk tidur tadi mulut kita tenganga terbuka luas. Itu yang dimaksudkan. Sebab itu antara sunnah utamanya, iaitulah disebut oleh ulama, bangun daripada tidur tadi kita membesarkan Allah, kemudiannya kita menyucikan diri kita zahir dan batin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sunnah juga kita datang ke masjid, kemudian sama-sama kita iaitulah berada di dalam program sembahyang berjamaah subuh, iaitulah sama-sama rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita nak menghidupkan sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di dalam semangat Maulidur Rasul ini yang kita sambut masih lagi tidak hilang daripada diri kita. Kita duduk pula dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu, di mana ia juga merupakan sebahagian daripada sunnah utama, iaitulah maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita terpilih di kalangan banyak-banyak manusia untuk dapat sekali lagi berada dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah yang agung ini. Mudah-mudahan hidup kita bermula dengan kebaikan dan kebajikan. Sebab majlis ilmu ni dikenali sebagai majlis tafaqquh fiddin, kita sebut selalu. Dan bila kita sebut majlis tafaqquh fiddin, maknanya ia berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata iza aradallahu ta'ala bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila Tuhan nak bagi seseorang itu jadi baik, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia seorang manusia yang betul-betul faham dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau bulan lepas, kalau tuan-tuan ingat, kita bicarakan tentang persoalan zuhud, dan kita pun dah hurai lagu mana yang dikatakan zuhud yang betul-betul mengikut tafsiran ulama yang muktabar, dan mengikut tafsiran antaranya saya bawakan dulu kata-kata yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana kata Sayyidina Ali, orang yang betul-betul zuhud
ialah orang yang ada padanya, ni kita ulang balik sikit, orang yang ada padanya iaitulah apa yang disebut satu zadun lil ma'ad, dia ada bekal untuk bawa balik kepada tempat kembali, iaitulah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang zuhud, dia duduk atas dunia, dia bukan duduk saja, dia bukan ghalib, dia bukan jadi orang yang maknanya makan tidur, makan tidur, makan tidur, lagu tu saja. Dah, orang yang zuhud ialah orang yang dia manfaatkan seluruh masa dan kesempatan yang ada pada dia, iaitulah untuk membina bekal membawa balik kepada akhirat Allah Ta'ala besok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang zuhud iaitulah orang yang ada petunjuk dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat memahami petunjuk, dia berada sentiasa di atas petunjuk, yakni dia berada di atas jalan yang disebut dengan siratul mustaqim. Dia mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi, dia ikut Al-Quran dan dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya ialah dawamun li ta'ah, iaitulah dia sentiasa berkekalan dan istiqamah menjadi manusia yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud sebenar, iaitulah sifat zuhud bagi seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu iaitulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Saya nak sambung lagi dalam perbicaraan itu untuk bulan ni pula, iaitulah kebetulan bila duk selok-selok lagi perbahasan yang panjang, perbahasan yang agung, melibatkan perbahasan iaitulah tentang orang-orang yang zuhud dan juga sifat zuhud, daripada satu kitab yang muktabar yang bernama Risalah Al-Qushairiyah, yang dikarang oleh seorang ulama yang agung yang bernama iaitulah Syekh, iaitulah siapa dia tuan-tuan? Namanya ialah Syekh Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Pasal itu salah satu kitab, kalau kita nak faham istilah tasawuf dengan lebih lanjut dan untuk betul-betul menjadi orang yang benar-benar menguasai tentang ilmu tasawuf, kita kena kuasai dulu apa yang disebut istilah dia ni tuan-tuan. Nah, pasal kita tak mau sat lagi kita faham lagu lain, iaitulah faham yang sebenarnya lagu lain. Nah, macam kita sebut selalulah, bila sebut wara kita faham lagu lain, ta'rifannya lagu lain. Bila sebut zuhud kita faham lagu lain, ta'rifannya lagu lain. Nah, jadi kita nak tengok dengan tepat, maka kita boleh tengok huraian yang dibuat oleh ulama di dalam kitab yang bernama Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kita sambung lagi perbahasan kita tentang persoalan zuhud. Kita nak kenal dan kita nak tahu diri kita ni termasuk iaitulah orang yang betul-betul zuhud ataupun tidak. Kita kena tiru orang yang sudah pernah zuhud dan kehidupan mereka itu dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana disebut oleh ulama ba'du min karamati zahidin, ada beberapa perkara kemuliaan ataupun sifat-sifat yang mulia yang ada kepada orang yang telah zuhud. Apa maksud telah zuhud ni? Iaitulah orang yang pernah zuhud dulu, iaitulah di kalangan nabi-nabi, kemudian orang yang disebut sebagai sahabat, kemudian ulama-ulama, orang-orang yang saleh, yang mereka ini dalam hidup mereka disebut sebagai golongan zahidin, orang yang memang benar-benar menjadi manusia yang zuhud pada Allah
rahimahullah. Jadi kita ni nak tiru mereka lah, sebab kita tak akan berjaya kalau kita tak tiru orang yang sudah berjaya. Macam disebut oleh Imam Malik, itulah Imam Malik bin Anas, salah seorang ulama yang hebat, guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia pernah menyebut satu kalimah yang cukup hebat. Di mana kalimah ni saya mengaji dulu di pondok, tok guru duk ulang, boleh kata satu tok guru tu dia duk ulang selalu. Pasal itu sampai peringkat kita tak hafal pun kata-kata ni dia terpahat dalam dada kita, tuan-tuan. Iaitulah apa dia disebut oleh Imam Malik, la yasluhul akhiru illa bima saluha fi awwalihi. Tidak akan berjaya orang-orang yang berada di akhir zaman ni, maknanya ni kita yang sedang berada di akhir zaman ini tidak akan berjaya, melainkan kita mengikut cara yang pernah menjadikan orang dulu berjaya. Ataupun disebut dengan bahasa betul-betul daripada terjemahan perkataan tadi ialah tidak akan menjadi saleh orang yang berada di akhir zaman ni. Saleh ni makna apa? Baiklah kita tidak akan menjadi baik. Kita berusaha nak jadi orang yang baik, tak akan jadi baik, melainkan kita kena tiru dan ikut cara orang dulu yang memang baik. Dia kalau orang dulu ni orang panggil apa? Salafus saleh. Orang dulu yang saleh, orang dulu yang baik-baik. Maka kalau kita nak jadi orang baik, kita kena tiru orang dulu yang memang mereka itu disebut sebagai orang yang baik di atas muka bumi Allah. Pasal itu generasi Nabi, generasi sahabat, generasi tabi'in dikenali sebagai apa? Iaitulah zaman salafus saleh. Orang dulu yang memang terbukti saleh mereka di atas muka bumi Allah. Jadi yang ni yang kita nak tengok, apakah dia? Iaitulah sifat orang-orang dulu yang zuhud. Kita juga nak tiru pada hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Iaitulah kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Disebabkan sifat-sifat inilah mereka diangkat menjadi manusia yang zuhud pada Allah. Iaitulah sebahagian daripada sifat kemuliaan orang-orang zuhud dulu. Iaitulah arba'atun. Ada 4, tuan-tuan. 4 inilah yang kita akan jadikan perbahasan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita juga disebut sebagai manusia yang zuhud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni rentetan sambungan daripada kuliah kita bulan lepas, tuan-tuan. Iaitulah apa dia yang disebut dengan kemuliaan orang zuhud. Yang pertama sekali kata ulama, iaitulah la ya'maluna amalan illa bil hujjah. Satu perkataan hebat ulama sebut, orang-orang zuhud dulunya mereka tidak akan melakukan sesuatu amalan itu melainkan dengan ada hujahnya. Apa maksud ada hujah ni? Satu, orang dulu mereka melakukan amalan iaitulah dengan ilmu. Mereka bukan jenis orang yang ikut-ikut buta tuli lagu tu saja, tidak. Ataupun mereka bukan jenis tengok-tengok orang lagu tu sahaja, tapi mereka merupakan manusia yang menghidupkan sesuatu amalan itu mesti dengan ilmu. Yang tu persoalan dia, tuan-tuan. Kerana kita dah faham disebut oleh ulama-ulama, iaitulah bahawa sesungguhnya al-amalu bila amalin, iaitulah setiap amalan tanpa ilmu itu disebut oleh ulama iaitulah junun. Apa maksud junun? Iaitulah kata Imam Asy-Syafi'i, iaitulah setiap amalan tanpa
ilmu itu iaitulah sesuatu yang boleh membawa kepada gila. Maksud gila tadi ni tuan-tuan, iaitulah amalannya itu menjadi hampa. Hampa ni maksudnya iaitulah tak ada langsung isi dan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini juga jawapan boleh kita jumpa daripada apa yang kita ulang selalu, kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang muktabar yang bernama Ibn Ruslan Ad-Dimashqi, iaitulah dalam kitabnya Matan Zubat. Dia sebut apa? Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu, maka sesungguhnya iaitulah amalan itu tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu manusia yang iaitulah hidup di akhir zaman, kalau dia nak tiru orang dulu, maknanya dia bukan pulun untuk amal tu dulu, tapi dia pulun untuk memperkuatkan dulu kepahaman ilmunya, kemudian di samping itu dia beramal di atas muka bumi Allah. Jadi sekurang-kurangnya dia berjaya menjadikan amalannya itu ada asas utama untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala di akhir zaman ni agak menyedihkan. Pasal iaitulah memang manusia dia segan beramal. Satu, di penyakit di akhir zaman ni. Tapi ada juga orang yang dia minat untuk beramal. Dia rajin sungguh nak beramal, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kadang iaitulah maknanya ada kekuatan pada dia untuk beramal, tapi sayangnya iaitulah asas kepada amalan ataupun ilmu tadi yang tu tak ada kat dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu salah satu fitnah akhir zaman yang akan timbul iaitulah orang beramal bukan lagi dengan hujah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni iaitulah bukan lagi dengan ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hujah tu. Satu. Dan yang keduanya, maksud hujah di sini, mereka tidak beramal kecuali dengan hujah. Maksudnya mereka nak buat apa pun amalan baik ataupun amalan buruk, iaitulah mereka akan pastikan dulu mereka dapat berhujah kepada Allah besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap amalan yang kita buat baik ataupun buruk, iaitulah semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya kalau kita buat sesuatu yang baik tadi, ada hujah yang boleh kita jawab di hadapan Allah, yang dengan hujah itu boleh menjadikan kita mendapat pahala daripada apa yang kita buat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, macam kita buat benda baik, kita berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimah Allah yang paling tinggi. Bila kita berjuang ni faham sajalah, kadang kita kena buat aktiviti tu, kadang kita kena buat aktiviti ni, kadang dengan aktiviti yang kita buat tadi, iaitulah kita dapat menyembahkan hujahnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala besok. Maka iaitulah dengan sebab hujah tadi kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga Tuhan akan tanya tentang kejahatan yang kita buat. Dan setiap kejahatan yang kita buat tadi, orang yang zahid tadi ni tuan-tuan, dia ada hujah dia. Maknanya dia mampu berhujah pada Allah. Sebab itu kalau dia tak mampu berhujah,
dia tak akan buat jahat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam disebut oleh banyak ahli saufi yang muktabar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang tanya kepada ahli saufi tadi ni, macam mana kamu boleh menjadi manusia yang menghalang kamu daripada melakukan dosa dan kesalahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu soalan dia. Pasal ada orang hak tanya tu, dia kata aku payah nak lawan, kadang-kadang benda tu benda jahat, benda tu benda dosa, tapi aku tetap buat pasal aku tak dapat lawan. Macam mana hang ahli saufi, ulama-ulama sufi ini berjaya mengekang diri daripada melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ahli saufi tadi, iaitulah aku ingat kesalahan yang kalau aku buat, mampu tak aku berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya nak bagi alasan apa pada Allah. Kalau Tuhan tanyalah, hang tahu tak benda ni dosa? Hang tahu tak benda ni jahat? Tahu. Habis pasal apa hang buat? Aku nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataupun kalau aku buat juga sat lagi, iaitulah maknanya mampu tak? Iaitulah aku akan menghadapi setiap daripada azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, itulah maksud la ya'maluna amalan illa bil hujjah. Sama juga dengan iaitulah ada seorang dia pergi jumpa, dia ni tak dapat, maksudnya dia payah walaupun hati tu teringin nak tinggal dosa dan maksiat yang telah dia lakukan, ataupun dia nak tinggal sesuatu yang buruk yang biasa dia buat, lalu dia pi cari, maknanya dia cari tok-tok guru, dia pi pulun cari seluruh dunia, bukan seluruh dunia, takat mana yang dia boleh pusing lah, ataupun di belah tempat dia tu dia nak pi cari tok guru yang boleh jawab jawapan kepada dia, iaitulah boleh tak aku buat benda ni? Boleh. Contohnya maksiat, boleh tak aku buat maksiat? Dia nak dengar daripada mulut seorang tok guru, yang keluar daripada mulut dia iaitulah boleh kalau nak buat maksiat. Nak pergi cari tang mana tuan-tuan? Semua tok guru akan jawab bila sebut perkara yang asi, perkara yang maksiat, ia merupakan satu dosa. Bila dosa, takkan tok guru nak kata boleh buat. Tak ada lah yang kita akan jumpa. Tapi dia usaha juga nak cari tuan-tuan. Dia cari, pilah tanya seorang tok guru, boleh tak? Contohnya dia sebut dia nak berzina, boleh tak dia nak minum arak, boleh tak dia nak buat dosa-dosa? Pilah tanya tok guru mana pun, semua orang akan jawab kata tak boleh. Tapi dia pergi kepada seorang ulama, namanya ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Syekh Junaid Al-Baghdadi ni seorang ulama tasawuf yang ulung di atas muka bumi Allah. Dan Syekh Junaid Baghdadi ni dia tahu, dia boleh faham dah. Orang ni kalau mai duk tanya soalan kat dia, dia tahu orang ni dia tanya nak tahu sungguh ke, nak buat main-main ke, ataupun orang ni sekian, dan dia bagi jawapan tu jawapan yang terbaik. Dia pergi tanya Syekh Junaid, wahai tok guru, boleh tak aku nak buat maksiat, aku nak buat kesalahan pada Allah dan sebagainya? Tok guru lain kata tak boleh lah. Malah ada tok guru jarkah pula, hang bukan tak tahu, soalan tu tak payah tanya boleh ke tak, memang tak boleh. Contoh kena jarkah tuan-tuan. Tak apalah, pergi kat Syekh Junaid. Syekh Junaid senyum bila dengar soalan tu tuan-tuan, iaitulah kata Syekh Junaid boleh. Itu jawapan dia. Yang ni tok guru yang duk cari lama dah ni. Semua kata tak boleh, tiba-tiba pi kat dia kata boleh.
Lepas tu iaitulah dia berasa puas hati, dia pun nak beralih daripada Syekh Junaid. Syekh Junaid kata, boleh wahai anakku, tapi pastikan iaitulah bila kamu buat jahat jadi kamu ada hujah untuk menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengar lagu tu jadi seronoklah. Dengar lagu tu terus lemah semangat terus. Maknanya apa dia? Tak boleh. Pasal apa? Tak ada hujah dan alasan kita untuk jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata Syekh Junaid. Satu lagi kata Syekh Junaid, pastikan maksiat yang kamu lakukan itu kamu akan mampu menghadapi azab yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu dia. Pastikan hak kamu buat jadi ini contohlah, iaitulah maknanya contoh kita buat satu kesalahan dan maksiat pada Allah, dengan sebab tu Tuhan kata akhirat besok kita akan diseksa oleh Allah taala, contohnya dengan neraka. Pastikan kita, makna kalau bahasa kita kata apa, tahan untuk menghadapi api neraka. Boleh? Mana boleh. Tak sah kata api neraka, api dunia pun kita tak mampu nak tahan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak sah kata api dunia yang melibatkan api tapi tak kena api pun. Contoh, kita motor kita tu kita naik jauh bukan main, tahu-tahu apabila iaitulah nak turun betih kerin tadi dia cop dekat apa? Exhaust tu. Panas exhaust, bukan kena api pun, kena panas exhaust tu. Tak tahulah seksa dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau yang tu pun kita kena, tu pun memang sakit berat dia sampai demam, apatah lagi kita nak menghadapi iaitulah maknanya neraka Allah Subhanahu wa taala yang cukup dahsyat. Pasal itu ada tok guru tasawuf lain pula dia sebut, nak buat dosa buatlah, tapi pastikan iaitulah kamu berjaya dan mampu untuk menghadapi azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu mampu tak mampu, tengok dulu di dunia. Iaitulah natang ketit pun kamu tak mampu nak hadapi, sengat lebah pun kamu tak mampu nak hadapi, sengat tebuan pun kamu tak mampu nak hadapi. Bagaimana kamu nak hadapi iaitulah pukulan malaikat di akhirat Allah Subhanahu wa taala besok. Iaitulah maknanya panas dengan api dunia pun kamu tak dapat hadapi, bagaimana kamu nak dapat hadapi akhirat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah panasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini merupakan sifat kemuliaan yang pertama yang disebut sebagai kemuliaan orang dulu yang zuhud pada Allah. Kalau kita nak tahu kita ni masuk dalam golongan orang yang benar-benar iaitulah mengikut orang yang terdahulu. Satu, la ya'maluna amalan illa bil hujjah. Mereka tidak melakukan sesuatu amalan melainkan mereka pastikan mereka ada hujjah. Itu yang pertama. Yang kedua, innahum musta'idunal maut. Mereka merupakan manusia yang sentiasa bersedia untuk mati. Tengok kita pula lah, bersedia dah untuk mati. Kebanyakannya saya habaq je terang tak bersedia. Walaupun kalau tanya tahu tak tentang mati, tahu. Tahu tak kita ni sedang dekat dengan kematian? Tahu. Bersedia tak untuk mati? Belum tentu bersedia, tuan-tuan. Sebab itu kalau nak tahu bersedia tak bersedia, maknanya contoh untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Macam saya buka satu kitab tentang perbahasan ilmu faraid.
Kenapa? Iaitulah persoalan faraid ni penting sebab ia membicarakan tentang harta peninggalan si mati. Ya, harta peninggalan si mati, supaya iaitulah harta yang ditinggalkan oleh si mati tadi dapat betul-betul kepada orang yang berhak, satu. Dan kemudian bila dapat betul pada orang yang berhak, tak akan timbul masalah lah. Sebab pembahagian tu bukan manusia yang atok, Allah Ta'ala yang bagi, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya kalau harta tu dibahagi siap-siap, tak timbul masalah lah. Persoalan faraid dan sebagainya, tuan dia masih hidup, dia tuan punya harta, no? Kemudiannya iaitulah masa dia duk hidup lagi dan masa dia duk sihat, dia bahagi siap-siap. Dia habaq, dia kata kalau dia bagi lala tu hebah, kalau dia bagi siap-siap, dia kata dia pesan, dia buat pula dengan resmi apa semua. Esok kalau aku tak ada, maknanya apa? Kawan ni dapat lagu ni, kawan ni dapat lagu ni, kawan ni dapat lagu ni. Maknanya apa dia? Tak ada masalah. Tapi 80% tak ada siapa pesan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Pasal apa tak pesan? Pasal semua duk berasa macam nak hidup lagi di atas muka bumi. Berasa macam mati itu lambat lagi dalam kehidupan kita. Tu nak bagi. Tu sebab itu kadang persediaan pun tak banyak. Kadang kita pulun sampai ketua. Kadang-kala tuan-tuan dia duk kira nak bagi elok dunia dia. Dia tak berusaha untuk mengelokkan akhirat dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kadang pulun sungguh cari harta, contohnya iaitulah kalau boleh nak senang sampai ketua. Dan tua pun duk pulun lagi, tuan-tuan, sampai masjid dia lupa, lepas tu persoalan agama dia lupa, persoalan akhirat pun dia lupa, tuan-tuan. Bila kita kata lagu tu kat dia, dia kata apa? Nabi suruh berusaha sampai kalau boleh di peringkat kalau kita pegang biji benih dah, tahu esok tu kiamat, pegang biji benih, Nabi suruh tanam. Bukan maksud Nahabak kata iaitulah maknanya nak bolehkan kita sampai lupa pada akhirat Allah. Tak. Yang Nabi sebut kat kita ni ialah maksudnya, maknanya Nabi suruh, jawabnya tuan-tuan, berusaha bersungguh-sungguh, tapi sekurang-kurangnya ingat juga kita akhirat tempat kita kembali, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, itu yang kadang banyak orang tidak bersedia untuk mati. Tu lawan contoh, kalaulah boleh dia minta tangguh, malaikat maut berdiri depan dia, malaikat maut kata sampailah masa kamu, contohnya dia akan kata apa? Kalau boleh minta tangguh sat aku nak pergi selesai benda ni dulu. Contoh itu persoalan dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga iaitulah yuhibbuna fillah wa yabghaduna fillah. Mereka tidak akan, iaitulah maknanya dalam keadaan tadi, tidak akan menjadi orang yang mudah sayang pada orang dan benci pada orang. Apa maksud dia? Iaitulah mereka kalau nak sayang pada siapa-siapa pun bukan sebab apa-apa, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka nak benci siapa-siapa pun kerana Allah juga, bukan pasal emosi, bukan pasal batang tubuh, bukan pasal apa. Itu kaedahnya. Mereka boleh sayang pada siapa-siapa tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka boleh benci dan bermusuh dengan siapa-siapa pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kadang ada orang kata, orang yang betul-betul berada di atas jalan ini mereka tak ada prinsip. Bukan tak ada prinsip, itulah berprinsip.
Macam kita berkawan dengan seorang, kita sayang kat dia. Pasal apa? Pasal Allah. Pasal dia menjadi orang yang taat pada Allah, orang yang maknanya iaitulah beramal dan kemudian menjadi orang yang ingat pada Allah. Lepas tu dia bermusuh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita meluat pula, bukan meluat pasal batang tubuh dia, meluat pasal dia tentang Allah, dia menentang apa yang menjadi ialah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia bertaubat, dia balik menjadi orang yang memperjuangkan agama Allah. Sayang pula lagu itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan yang terakhir, yang keempat, kemuliaan orang-orang yang zuhud ni iaitulah innahum la ya'manu bimakrillah. Mereka tidak akan mudah berasa selamat dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya orang zuhud macam kita ni jangan jadi orang yang mudah berpuas hati ataupun berada pada zon selesa. Kita berasa tak apa dengan Islam, kita berasa tak apa dengan iman. Jangan. Kalau boleh kita kena bimbang iman kita, bimbang Islam kita. Tambah kita nak bimbang sangat ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal iaitulah walaupun kita sudah kuatlah kata bahasa mudah dah jadi baik, kita boleh mai semayang jemaah, kita boleh duduk dalam perjuangan Islam, kita boleh jadi orang yang mengaji dan sebagainya tuan-tuan. Kita patut merasa bimbang, takut Allah Ta'ala cabut habis sebelum kita mati tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kalau Tuhan cabut, kita jadi lagi rugi daripada orang yang memang hidup dia tak pernah baik di atas muka bumi Allah. Kurang-kurang kalau dia dapat azab siksa daripada Allah pun dia tak pernah baik. Tapi kita yang dah baik ni, lepas tu sebelum mati Tuhan cabut semua tadi, diubah kita menjadi orang yang jahat dekat-dekat nak mati, atau mati pula dalam keadaan jahat. Wa na'udzubillahi min zalik. Pasal itu kita jangan berasa selamat sampai iaitulah masa bila masa kita habis umur, kita dapat mengucap dua kalimah syahadah, baru kita boleh berasa kita puas, berasa kita ni betul-betul berjaya tuan-tuan. Jangan duk rasa hebat, jangan duk rasa apa, pulun perkemah diri untuk memperkuatkan iman dan Islam kita tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu saya rasa empat benda ni cukup penting untuk menjadi satu kekuatan pada diri kita untuk menjadi orang yang sentiasa disebut dengan orang yang zuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan ia jadi satu pedoman kepada kita semua dalam melayari bahtera kehidupan dengan penuh keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah ataupun kata-kata saya ini menyentuh mana-mana peribadi, individu ataupun jamaah. Saya menyampaikan kebenaran walaupun banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.